Kenapa kita sambut Ramadan? Yang keduanya, mengembalikan kehidupan yang penuh dengan barakah. Kita nak jadikan setiap perbuatan kita, tindakan kita itu tumpuannya bukan pada kuantiti, banyaknya, tetapi keberkatannya. Biar sikit, yang penting berkat. Tapi umat sekarang fokus pada banyak, cantik. Dia terlupa tentang ukuran Allah tu pada barakah, bukan cantik dan banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah. Kita diberikan keizinan, kelapangan dan kekuatan untuk sama-sama kita datang ke masjid dengan satu tujuan, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan dan hidayah. Dan juga sentiasalah sama-sama kita perbetulkan niat melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan dan mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk pada pagi ini suka saya nak berkongsi dengan tuan-puan, ibu ayah sekalian berkaitan tentang melawan hawa nafsu dan syaitan. Bila sebut Ramadan, lazimnya kita akan terbayang amalan-amalan yang kita nak lakukan sepanjang Ramadan. Namun kita terfikir, kenapa Ramadan dengan ibadah yang pelbagai berlalu pergi kembali seperti sedia kala, macam tak ada benda. Antara sebab kerana kita tidak memberikan satu jawapan terhadap satu persoalan, iaitu kenapa kita sambut Ramadan. Kita bimbang bila masuk Ramadan ni kita ada satu budaya, orang sedekah kita pun sedekah kan, orang qiyamul lail kita pun qiyamul lail, tengok orang tarawih kita pun ikut tarawih. Semata-mata Ramadan itu sifatnya ittiba' bis sunnah. Ramadan disunnahkan melakukan amal ketaatan, semata-mata itu. Maka kita kena mengisi ibadah tersebut dengan satu pengetahuan, dengan satu kefahaman. Kenapa kita sambut Ramadan Al-Mubarak? Itu yang lebih aula, lebih utama. Membetulkan mindset dalam Ramadan membezakan kita punya ibadah dan amalan. Semua orang pergi tarawih,
Namun ada satu golongan disebut sebagai Ahlul Ramadan. Bila datang Ramadan, semua orang Islam dapat Ramadan yang sama. Tetapi dalam ramai-ramai yang datang padanya Ramadan, hanya diberikan kebaikan itu pada Ahlul Ramadan. Itu kita kena faham. Tak semua pergi tarawih, Allah pandang dia sebagai Ahlul Ramadan. Maka benda inilah yang akan membezakan ibadah kita, kebaikan kita sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kenapa kita sambut Ramadan setiap tahun, saban tahun, dan pada tahun ini? Atas 3 sebab. Yang pertama, tujuan kita sambut Ramadan Al-Mubarak, natijah yang kita nak capai pada ending nanti, iaitu kembali fitrah yang sebenar kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengembalikan sifat ta'zim Allah dan menafikan manusia dan dunianya. Bahasa mudah faham, kita nak ibadah kita ini hujung bulan nanti menjadikan diri kita ni hamba yang hanya membesarkan Allah dan menidakkan, menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak nak juga qiyam istiqamah, tadarus istiqamah. Habis Ramadan, kita masih mengambil dua-duanya. Allah pun kita sayang, dunia pun kita sayang. Maka tak jadi begitu. Sebab tu guru saya sebut, nak kembali kepada Allah, nak mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala, 2 cara. Pertama, mesti membuang diri, membuang sifat keakuan. Yang kedua, membuang manusia. Yang tinggal hanya itu tunggal, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud buang diri? Buang keakuan ada pada kalimah la haula wala quwata illa billah. Zikir itu mudah, tetapi nak serap sebati pada kalbu, jiwa manusia itu payah. Dan macam mana kita nak apply kalimah la haula wala quwata illa billah? Aku tiada daya, kan, aku tiada kuasa, aku tiada kemampuan. Yang ada daya, yang berupaya, yang ada kuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah begini susah kita nak pasak dalam kalbu manusia. Contoh, kita ni ahlu tahajud, kita ni orang yang istiqamah solat tahajud. Tiba-tiba ada orang tegur kita, "Ji, Masya Allah, wajah tingginya Ji." Ketika kita mendapat pujian manusia tentang wajah berseri, apa jawapan kita ketika kita dipuji? Wajah itu kita nisbah pada tahajud kita ataupun Allah yang bagi seri? Maka benda ini yang payah untuk kita bentuk didik. Dan insya-Allah mudah-mudahan Ramadan, sebulan tarbiyahnya itu, dapatlah kita mengembalikan sifat ta'zim Allah dan menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara cara juga kita nak mengembalikan Allah tu lebih utama, yang lebih besar daripada segala-galanya. Kembalilah, jadikan rutin harian kita ini semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Ramadan ni jangan kita miss sembahyang berjemaah di masjid. Belajar, sama-sama kita berusaha. 5 waktu mesti di masjid, wajib, di surau. Zaman sekarang manusia pandang masjid ni benda kecil, benda yang bersifat pilihan. Masjid surau zaman sekarang ni, umat Islam kebanyakannya itu tidak rasa terkait dengan hidup dia. Hidupnya hanya terkait tentang motor, kereta, rumah, tempat kerja, tempat berniaga dia, itu je. Masjid ni bukan tempat yang foundation, yang keutamaan dia, benda yang tidak ada kaitan dengan kehidupan dia. Buktinya apa dia, tuan-puan, ibu ayah sekalian? Antara orang pergi masjid dengan tak pergi masjid, mana lebih ramai? Yang tak pergi lebih ramai. Sebab apa tak pergi masjid? Sebab masjid bukan kepentingan dalam hidupnya. Tak ada kaitan. Dia bukan beriktikad begitu, tetapi amalannya seperti iktikadnya macam tu. Jangan salah faham.
Kita bukan menuduh. Tindakan perbuatan itu kadang-kadang nisbah kepada iman kita, kan, iktikad kita. Maka kalau boleh Ramadan pada tahun ini, berjinak-jinaklah kita, mengikatlah diri kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid ni tak penuh sangatlah, cuba tengok shopping mall. Kan, shopping mall. Antara mall dengan masjid surau mana lebih ramai orangnya? Shopping mall. Ini maksud kita nampak Tuhan tu kecil, Tuhan tu seperti tidak ada kepentingan dalam kehidupan dia. Maka asbab Ramadan kita dilatih, kan, kadang-kadang berbuka sahur pun dekat masjid. Tak pernah kita buat perangai macam tu sebelum ni. Lagipun selain Ramadan mana ada makanan, kan? Tak ada. Kan, contohnya taman rekreasi. Ramai pergi taman rekreasi, kan, jogging, kan, buat senaman, jalan-jalan. Tapi masjid surau tak berapa nak ramai. Ini kita maksudkan kepada manusia akhir zaman ini tidak meletakkan lagi Tuhan tu benda yang penting, yang utama, yang terkait dengan kehidupan dia. Sebab apa jadi macam tu? Kata para ulama, ada 4 sebab manusia terhalang daripada mentakzimkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sebab. Yang pertama, kerana dunia. Disebabkan dunia, manusia susah nak mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Allah, dunia ni sifatnya perhiasan. Mata'ad dunia. Kan? Dan sifatnya ghurur, fata morgana, sifatnya hilang, palsu, tipu daya. Hakikatnya tiada wujud dunia ini, Allah yang bagi ada. Dulu tiada, Allah yang bagi ada, kembali tiada. Maka takzimkanlah perkara yang kekal ada, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia, sifatnya sementara. Sebab tu kata para ulama, apa maksud perhiasan? Perhiasan ini maksudnya barang yang ditinggalkan manusia. Muslimat kalau bersolek, pakai dia punya aksesori dia, kan, cincin ke benda lah, solek. Dia punya apa, contohlah bulu mata ke benda, kan. Bila balik rumah pakai bulu mata ke? Abang cantik tak? Tak ada kerja pakai bulu mata dalam rumah, tak ada. Tak ada isteri bersolek dekat dalam rumah, tak ada. Betul? Dia mula tanggalkan solek dia, cabut bulu matanya, cabut dia punya apa-apalah aksesori lah. Kan, tudungnya cabut, baju dia punya mahal-mahal, branded-branded, semua cabut, pakai baju kelawar aje kat rumah. Itu maksud perhiasan. Macam kereta. Tuan-puan sayang sangat kereta. Sampai rumah, kereta masuk dalam rumah ke? Tak, duduk luar. Duduk luar. Bukan luar je, kita pagar pintu tu. Kereta tu kat luar pagar, contohnya. Bukti, dunia ni benda yang mesti ditinggalkan. Dia tak boleh bawa sampai bila-bila. Mesti ditinggalkan. Kan, macam laki-laki juga, kan, pakai kasut, kan, pakai jam. Kan, apa lagi? Pakai apa? Pakai coat, kan, pakai blazer. Bila balik rumah, tempat asal dia akan cabut segala-galanya. Itu maksud perhiasan. Mata' barang yang ditinggalkan oleh manusia. Atau kata guru saya, dalam hidup ini tuan-puan, ibu ayah sekalian, 2 je kita nak buat dalam kehidupan ini. Secara hakikat, secara asas. Yang pertama, solat. Yang kedua, kematian. Amalan yang memberi manfaat terhadap kematiannya. Apa maksud solat di sini? Kita solat subuh. Sementara tunggu zuhur, pergilah kerja. Pergilah berniaga. Pergilah buat kerja-kerja dunia. Tapi sampai zuhur aja. Bila azan zuhur, berpusu-pusulah kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tujuan kehidupan. Sebab itu dalam banyak-banyak syariat, Allah jadikan satu syariat je. Nabi perlu mengadap, perlu naik ke langit. Adapun zakat, sedekah, kan, kahwin, talak, apa lagi, puasa, sifatnya wahyu tu turun daripada langit melalui malaikat Jibril.
kecuali solat. Satu je. Nabi perlu naik ke langit. Memberikan satu makna yang perlu kita fahami. Nombor satu, dalam hidup ini jagalah solat. Solatlah segala-galanya. Sebab tu kata guru saya, sebenarnya kalau kita perhalusi akan beberapa dan hampir keseluruhan riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebenarnya sembahyang satu hari 50 rakaat. Sebab apa? Itu yang diamanahkan padanya kali yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbaki 17 itu dijadikan downgrade sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kewajipan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi duhanya 8-12, tahajudnya 8-12. Kan? Qobliyah ba'diyah Nabi Zuhur 4-4. Cuba total. Dulu saya cerita pasal topik itu, dia listkanlah semua sunnah-sunnah Nabi dan jumlah rakaat. Maka tepat 50 rakaat. Maka Nabi sebenarnya tidak mengurangkan walaupun satu rakaat pada awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan satu gambaran kepada kita, Nabi meletakkan prioriti dalam hidup kita ni apa dia? Solat. Solat. Yang keduanya, kematian. Bila pergi kerja, tuan-puan ibu ayah sekalian, pergi kerja, rasa-rasa perbuatan kerja berniaga kita tu jadi pahala mati ataupun tidak. Sebab tu siapa yang pergi kerja culas, tak jaga amanah kerja dia, kan, mungkin ponteng, mengolok, perbuatan itu sia-sia, tidak ada pahala. Itulah dinamakan perbuatan dunia. Tak ada kaitan dengan kematian dia. Perbuatan hidup sepatutnya untuk matinya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah sentiasa menjaga amanah pada setiap pekerjaan dan perniagaan dia. Amanah berniaga, kan, bekerja tu sungguh-sungguh, kan, tak menipu, kan, entertain customer tu kan dengan niat pahala, menggembirakan pelanggan kita, semuanya atas dasar pahala. Maka pekerjaan perniagaan yang diniatkan untuk pahala matinya, itu sahaja yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusannya dalam hidup kita ni jaga dua je. Solat, yang kedua jagalah muamalat kita. Pastikan laku buat kita, celik mata sampai tidur kembali kita mesti berpahala untuk mati kita. Itulah sebenarnya tujuan dalam kehidupan. Maka Allah terjemahkan pada kita hanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang kita mengisi masa kita 24 jam tu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan dia memberi satu mapping ataupun framing yang baru. Bagaimana Allah tunjukkan kepada kita cara sebenar untuk kembali menjadi hamba yang fitrahnya Islam. Fitrahnya itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Malaysia tak maju? Secara general lah, bukan kita cerita ilmiah. Kenapa Malaysia kalah kemajuannya berbanding Taiwan, Hong Kong, Singapura, Israel? Kenapa tuan-puan ibu sekalian? Singapura kuat dan maju sebab tak ada pilihan. Singapura, lokaliti dia, logistik dia, geografi dia terselit dekat keliling itu benua kepulauan bangsa Melayu. Setuju? Rumpun Melayu, dia boleh terselit dekat tengah-tengah tu. Maka Singapura faham, jernih, kalau dia tak perform, dia tak kuat, dia tak deliver, tak maju, anytime mungkin Malaysia, Indonesia boleh tawan dia ataupun boleh kalahkan negara Singapura. Maksud kata ada elemen takut kepada rumpun Melayu itu sendiri. Secara teknikal lah. Begitu juga dengan Taiwan. Negara yang seberang kepulauan, sebelahnya itu empire besar dunia, apa dia? China. Taiwan sedar kalau kami ni tak perform, tak maju, kan, tak kuat, senang-senang China tawan Taiwan.
Dia rampas balik tanah Taiwan. Dia sedar. Apatah lagi Israel. Kenapa Israel kuat? Sebab Israel Allah jadikan lokaliti logistik dia keliling itu benua Arab. Kalau dia tak buat networking, dia tak buat diplomatik, dia tak buat hubungan antarabangsa dengan negara-negara bersekutu ni, memang mudah-mudahlah orang Arab, orang Islam ni rampas tanah Israel. Keyword dia takut kepada empire, takut kepada kuasa besar. Soalan kita, kenapa Malaysia tak maju? Jawapannya, rakyat Malaysia, pemimpin negara Malaysia, mereka bahkan tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sifat manusia ni apa dia, tuan-puan ibu ayah sekalian? Siapa yang tak takut kepada Allah, dua kesan dia. Pertama, Allah akan campak dalam kalbunya itu sifat takut pada musuh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ni agak lemah benda-benda yang tentang mempertahankan Nabi kita, agama kita, umat Islam kita. Agak lemah kita nak defense. Kita nak menyerang, kita nak melawan kembali. Bukan lemah apa, memang itulah bala yang Allah tiupkan dalam kalbunya umat Islam pada akhir zaman, itu takut terhadap musuhnya. Sebab apa? Hilang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambahkan ketakutan itu dengan sifat apa dia? Allah mencabut ketakutan musuh Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan asbab Ramadan kita membina sifat takut kepada Allah, maka Allah akan memperbetulkan balik fitrah manusia yang sebenar. Tawajuhnya, pertolongannya, pergantungannya itu hanyalah kepada Allah, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sambut bulan Ramadan al-Mubarak supaya nak memperbetulkan balik, nak bersihkan kembali fitrah kita yang telah dicabuli, yang telah dikotori dengan sifat-sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kita tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekalian. Soalan terakhir. Zaman sekarang, siapa yang paling berkuasa di dunia? Zaman sekarang, siapa yang paling berkuasa di dunia? Apa khabar semua? Macam puasa betul ni, tapi kita baru sejam puasa ni. Siapa rasa-rasanya? Siapa yang berkuasa zaman sekarang ni? Ada orang kata Israel, ada orang kata Amerika, kan? Ada orang kata China, ada orang kata Rusia. Salah, tuan-puan sekalian. Yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Punya rosak fitrah kita ni, punya teruk sifat takut kita pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh meletakkan satu pemikiran, mentaliti, dunia ini yang paling berkuasa, yang paling kuat itu musuh Allah. Allahu Akbar. Apa hukumnya kita beriktikad begitu? Wallahu a'lam. Maka kembalikanlah iktikad umat Nabi yang sebenar, yang meletakkan hidup ini tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan peduli dengan rencana, dengan permainan konspirasi musuh. Jangan layan. Nabi tak pernah layan ketika mengembangkan Islam di kota Madinah. Peduli apa Parsi, Rom, Nabi tak pernah peduli. Fokus Nabi sebarkan agama kepada seluruh umat. Itu je. Selebihnya Allah yang atur. Sebab surah An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata para ulama, kenapa Allah gunakan kalimah idza jaa, bukan inna, tapi idza. Bila mana telah datangnya Fathul Mekah, kemenangan yang besar kepada Islam. Kenapa digunakan kalimah idza, tidak inna?
Bila cerita pasal menangkan Islam, bukan kudrah manusia, tapi period dan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya umat Nabi ni ikut buta je apa yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Selebihnya tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mendapatkan kemenangan dalam peperangan, menang perang yang sangat luar biasa. Kata para ulama, peperangan yang paling Allah uji para sahabat dan Nabi itu sendiri, peperangan yang agak sedikit takut berdepan pada musuh, itulah namanya perang Ahzab, perang Khandaq. Dua ketakutan yang Allah uji pada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berbondong-bondong sahabat Nabi itu keluar menjadi golongan munafik, sabotaj perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, jumlah tentera musuh 10 kali ganda berbanding kekuatan tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dihenyak sifat takut berdepan dengan musuh Allah Ta'ala, tapi perang itulah yang paling ajaib Allah menangkan kepada Islam. Berlakunya ribut pasir menyebabkan terpelanting, lenyap macam tu je musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata guru saya teringat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu paling dekat dan paling sempurna pertolongan bila mana manusia mula rasa buntu di penghujung jalan. Dah tak ada cara dah. Maka bermunajatlah, memintalah, berdoalah pada momen itu, pada saat itu. Ini doa belum apa-apa lagi. Allah datang ke buruk, dah tak yakin pada Allah Ta'ala. Lek loh. Biar habis harta benda semua dah kena jual. Biasa Allah datang dia punya miracle tu pada pertolongan orang-orang yang tawajuh, hilang harapan, dah tak nampak jalan. Allah akan hadir membantu para hamba-Nya. Teruslah. Panjang pula. Poin yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita sambut Ramadan? Yang keduanya, mengembalikan kehidupan yang penuh dengan barakah. Kita nak jadikan setiap perbuatan kita, tindakan kita itu tumpuannya bukan pada kuantiti, banyaknya, tetapi keberkatannya. Biar sikit, yang penting berkat. Tapi umat sekarang fokus pada banyak, cantik. Dia terlupa tentang ukuran Allah tu pada barakah, bukan cantik dan banyak. Itu kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala. Allah tak pandang pada pakaianmu, rumahmu, keretamu, harta bendamu, wang simpananmu, rezekimu, dan juga ajsab, iaitu anggota badanmu, cantik tak cantik, gemuk kurus, sakit tak sakit, OKU ataupun tak OKU. Allah tak pandang semua elemen-elemen ini. Sebab apa? Benda zahir, rezeki Tuhan, fizikal, background, kita ni bangsa Melayu, kita ini keturunannya mak ayahnya miskin, itu benda yang Allah dah takdirkan di Lauh Mahfuz. Maka buat apa Allah persoal, pertikai benda yang Allah sendiri yang tetapkan kepada hamba-hambanya. Sifat kaya miskin bukan nisbah pada usaha betul ke tidak. Dah. Jangan salah faham. Kena sungguh-sungguh berusaha. Besok berjaya. Dah, bukan begitu. Saya dah syarah tentang benda ni pada kuliah lepas tentang hadis Bukhari Muslim, kejadian kitaran manusia kan. Yang akhir sekali disebut, dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala jadikan takdir manusia itu sebelum keluar daripada rahim ibunya. Kita dah elaborate panjang bab tu. Balik pada poin keberkatan. Sebab tu Ramadan disebut bulan Ramadan al-Mubarak. Apa maksud
Barakah, mubarak. Dua. Apakah tanda-tanda amalan kita, rezeki kita, umur kita, hidup kita itu barakah? Ada dua. Pertama, tuan-puan, ibu ayah sekalian, masa, rezeki, umur, hidup kita penuhkan dengan kebaikan. Itu tanda barakah. Cuba kita buat checklist pagi sampai malam, buat persen. Ibadah baik berapa persen, kita buat benda lara berapa persen, buat maksiat berapa persen. Maka itulah nisbah kita punya keberkatan dalam kehidupan. Barakah ni maksud kata perbuatan baik. Buat dengan yang terbaik, maka menghasilkan kebaikan. Itu masuk barakah. Sebab itu diajarkan pada kita Ramadan ni bukan tentang bukan tentang pahala, bukan tentang amalan semata-mata, tapi buatlah amalan yang paling afdal. Itu poin dia. Dia bukan beramal, tapi dilatih, diajar kita buat amalan yang afdal, yang terbaik, yang lebih aula. Sebagai contoh, antara solat tarawih dan juga solat sunat ba'diyah isyak, mana lebih aula? Mazhab Syafi'i, kesimpulannya lebih afdal itu solat ba'diyah isyak berbanding tarawih. Mazhab kita. Itu hukumnya. Berapa ramai yang jaga tarawih tapi tak jaga ba'diyah isyak? Itu poin dia. Kan dua hadis Nabi akan mendapat pahala sempurna qiyam. Pertama, barang siapa yang sembahyang berjemaah sampai imam tamat balik habis, maka dapat pahala sempurna qiyam. Itulah yang diajar Nabi. Ramadan ini buat amalan yang paling afdal. Nombor satu, yang afdal untuk dapat pahala qiyam, sempurna pahala. Nombor satu, bila semayang dengan imam sampai doa imam. Itu hadis Nabi. Dapat sempurna pahala qiyam. Yang kedua, sembahyang berjemaah subuh dan isyak. Barang siapa yang sembahyang subuh dan isyak berjemaah akan mendapat pahala sempurna qiyamul lail. Indikatornya dua tu dia. Sebab tu sini 20 ke 8? 8. Oh, ada hari dia. Jenuh tu. Sebab tu kalau kita lihat ulama-ulama Nusantara dulu, mereka semayang 20, tapi surah pendek-pendek. Tapi trend sekarang buat 8, tapi satu malam satu juzuk. Mana lebih afdal? Memang benda ni khilaf lah, tapi kita ambil yang jumhur, yang kuat pada mazhab kita. Ini semua akan mendidik umat, mendidik kita ni dalam hidup ni bukan tak amalan, tapi mana yang paling Allah cinta, yang Allah paling sayang. Itu poin dia. Kita main nak buat banyak-banyak terus kan. Dia tak ada susu galur tu, dia punya sumber asal usulnya tu. Lepas tu ada guru kami tegur juga, Ramadan ni kalau boleh tazkirah Ramadan tu kan. Tazkirah Ramadan ni sah puasa umat. Maksud kata benda yang umum, cakap umum, tazkirah umum ni sah bagi orang yang berpuasa. Tetapi kalau umat masuk Ramadan ini tidak diajarkan tentang fardu ain, tentang puasa, hukum hakam batal sah. Tak ada tazkirah tentang hukum hakam. Kan lazim tazkirah Ramadan ni benda-benda yang pasal hati, kolbu, semangat kan, keberkatan, benda yang general. Kita memang satu benda je. Umat terus jahil. Berkat tapi tak sah semayang dia, tak sah puasa dia. Itu lebih bahaya. Maka dianjurkan kalau boleh AJK surah masjid, tazkirah Ramadan tu bagi topik pada ustaz yang kita pilih tersebutlah. Untuk selingan ataupun secara berkala tu ada juga slot tazkirah Ramadan tentang hukum hakam. Sebab itu tazkirah yang lebih aula, lebih utama. Kita tak nak umat seronok sambut Ramadan atas fadilat tetapi tak betul puasa dia.
masih berlega-lega isu apa korek hidung, apa benda lah. Masih tak selesai lagi. Sedangkan benda dah jadi turun temurun dah tentang puasa. Maka kalau boleh slot tazkirah ataupun apa-apalah, kena ada slot yang diberi tajuk tentang fiqh, tentang hukum hakam batal sah ni. Nak selamatkan puasa kita tu, takut-takut semangat tarawih memang pulun lah. Tapi umat masyarakat masih jahil tentang hukum batal ataupun sah puasa Ramadan ya. Nauzubillah. Ada yang terakhir sekali yang pasal barakah, yang kedua apa dia? Iaitu buat kebaikan di mana kebaikan tersebut mengalir bermanfaat kepada orang lain. Ini tanda berkat. Kan tanda berkat. Ini setahun hidup fikir diri, fikir perut kita, kan fikir rumah tangga kita semata-mata. Tapi Ramadan datang, kita mula fikir jiran, fikir orang ramai, itu yang nak sedekah, nak bagi orang makan, kan nak bagi orang buka puasa. Ini masuk berkat. Dan berkat ini, kebaikan itu mengalir kepada umat, itu berkat. Mengalir kepada umat, dia tak boleh terhenti pada periuk kita semata-mata, tak boleh. Buat baik tapi berhenti, maka kurang fadilat dia, kurang keberkatan dia. Sebab tu Nabi Muhammad ketika umur 18 tahun dapat job tender daripada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni, dia terlalu banyak duit tak terguna, maka dia cari orang-orang yang ada potensi untuk pelaburan, besarkan lagi dia punya harta warisan daripada ayah dia. Maka antara yang dia tahu yang bagus berniaga zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pernah jumpa Nabi. Melalui Maisarah, pembantu laki-laki dia, memberi modal kepada Rasulullah 20,000 ekor unta untuk diniagakan, dijualkan. Apa yang berlaku, sebulan je Nabi dapat jual 20,000 ekor unta. Terkejut Khadijah. Inilah turning point Khadijah nak jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, mula jatuh cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi memberi mahar, memberi hantaran kepada Khadijah ni jutaan ringgit, sebab Nabi memang orang kaya. Tapi perasan tak? Khadijah mati papa kedana, miskin. Ya Rasulullah, telah aku berikan segala harta bendaku pada jalan dakwahmu. Kalau boleh aku berikan tulang belulang aku ini, wahai Rasulullah, kau berikanlah. Kalau benda tu boleh digunakan untuk jihad dakwahmu. Maka Nabi menangis di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Khadijah wanita jutawan, kaya raya, tapi matinya miskin. Sebab apa? Digunakan kebaikan yang dia miliki daripada Allah, dialirkan, disalurkan sepenuhnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Nabi hanya meninggalkan 3 perkara saja. Pertama, cermin yang pecah, yang kedua sikatnya, yang ketiga tembikar untuk mengisi air. Itu je yang Nabi tinggalkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita mewah, tinggalkan rumah, kereta, rumah ada 4, rumah sewa. Boleh, dengan syarat orang-orang yang meninggalkan harta pusaka kepada warisnya itu, didiklah waris menjadi waris yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan harta yang ditinggalkan oleh kita atas keringat kita, kita tinggal kepada waris kita, tiba-tiba dia berebut, dia besarkan tekak perut dia semata-mata, maka rugilah harta yang kita usahakan tidak ditukar ganti menjadi mata wang akhirat, iaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah. Poin terakhir, yang ketiga, kenapa kita sambut Ramadan, tuan-puan ibu ayah sekalian, iaitu untuk meningkatkan iman kita. Meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan syurga 8. Berbeza nikmat. Apakah indikator terhadap kita yang membezakan syurga kita nanti? Itu tentang tangga gaji kita. Siapa yang nak masuk syurga Firdaus, dia kena upgrade profil dia di dunia ini
Dia mesti jadi golongan apa? T20. T20. T20 ni siapa? Dia punya level dia. Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ni orang-orang yang T20. Yang ikhlas, yang berjihad, yang takwanya, imannya tidak diragui. Maka Ramadan mendidik kita untuk upgrade kita punya background. Kita punya tangga gaji untuk kita layak mendapat syurga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan kena faham syurga ni mahal, dia punya nilai dia. Contoh syurga Firdaus harganya 100 juta. Soalannya, amalan kita ni berapa juta dah? Amalan yang kita kumpul dah umur 40, 60, 70 ni, apa rasa-rasa pahala yang kita dah invest dekat akhirat? Syurga Firdaus harganya 100 juta. Amalan yang kita persiapkan untuk akhirat, bila kita muhasabah, ni cakap logik bukan cakap yang hakikat. Nak bagi analogi je. Sebab tu Allah jadikan Ramadan perbuatan sunat jadi ganda wajib jadi ganda 70 kali ganda pahala wajib. Supaya apa dia? Yang amalannya masih level B40, M40 ni kan asbab Ramadan, sedekahnya, tarawihnya, solatnya, qiyamulalnya mampu meningkatkan tangga gajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah sedaya upaya kita, tapi kena ingat bukanlah itu ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ukuran Allah Taala tu bukan banyak pahala dah, tetapi rahmat Allah semata-mata. Sebab itu ada orang kata orang yang mabuk ni sebenarnya dia beriman ke tak beriman? Orang mabuk, contohlah orang buat maksiat. Orang minum arak ni sebenarnya dia beriman ke tak beriman? Dia beriman tetapi imannya tipis. Sebab tu dia kalah melawan nafsu untuk minum arak. Orang yang berzina beriman ke tak beriman? Dia beriman, cuma imannya tipis. Sebab tu tak mampu meninggalkan perbuatan zina. Allah jadikan kita ni berbeza tangga iman dia, betul? Maka jagalah iman kita masing-masing. Kerana apa tuan-puan ibu sekalian? Syaitan dan iblis dia tak pernah terfikir untuk curi kereta kita, tak pernah. Syaitan dan iblis tak pernah terfikir nak curi macam mana nak kurangkan duit dalam bank kita, tak pernah. Syaitan dan iblis tak pernah terfikir untuk curi kita punya rumah kita, tak pernah. Fikir dia satu je, apa dia? Macam mana nak curi iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi macam tu? Kesimpulannya nak bagi tahu tuan-puan ibu sekalian, dalam hidup ini yang paling bernilai, yang paling berharga itu hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia dan seisinya dah. Iman. Sebab iman inilah yang membezakan kita punya kehidupan di akhirat. Siapa yang tak beriman, neraka tempatnya. Siapa yang tinggi imannya akan mendapat sempurna nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berduka orang yang susah, orang yang mungkin sedikit rezekinya, sedikit dunianya. Kata guru saya, dunia ni pandang begini, celupan jari di lautan. Bila kita angkat, titisan itulah merangkumi keseluruhan dunia punya harta benda. Tapi rezeki nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat seluas lautan. Maka jangan cemburu nikmat sempurna kawan kita yang sifat hakikatnya titisan air di jari manusia. Sekurang-kurangnya aku satu titis, engkau tu apa pecikkan jauh dengan aku lantaklah, tak kisah. Tapi poinnya begitu. Jangan kita terpesona cemburu dengan nikmat sempurna adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kan bos kita mungkin. Sebab apa? Hakikat sempurna kekayaan dia nisbah Allah Taala baru satu titis air di jari manusia. Maka kita berpeluang, kita berkesempatan untuk memiliki rezeki nikmat yang lebih sempurna, yang lebih besar nikmatnya. Itulah nikmat ganjaran kita bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli syurga Firdaus
InsyaAllah, mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara terlebih masa, tuan-puan ibu sekalian. Hanya Allah Ta'ala saja yang dapat menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. Siru ala barakatillah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.